Kau nak tahu apa benda skru ni? Untuk apakah function skru ni di 125? Kau kena tengok video ni. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guana gamuk orang kita. Okey, kat sini saya nak tukar silinder saya. Benda pun dah lama. Jadi saya nak tukar silinder saya, nak tengok macam mana hasil silinder lama. Kat sini saya ada beli macam biasa lah, kena beli silinder satu. Castrol semi static punya. Lepas tu barang-barang yang kita kena ada, spanner 12 dan juga spanner 10, ataupun pakai box 12 ataupun 10. Lepas tu macam biasalah kita ada plier, ada kain guruk satu. Itu paling penting. Dan jangan lupa bekas untuk kita isi silinder lah. Sama ada korang nak tutup exhaust ni ataupun tidak, terpulang. Kalau macam saya tak tutup sebab saya ada nak cat sikit nanti projek untuk exhaust. Jadi kita tak payah tutup. Kita pasangkan box saiz 12 kita. Kita masukkan. Right, dan kita akan bukakan lah. Okay, bila dah longgar tu, yang paling penting korang kena buka dulu dekat atas korang punya tempat nak isi minyak tu lah. Apa kegunaan kain? Ini dia, supaya benda ni tak rosak. Bukakan dulu. Kenapa saya pakai semi static? Semi static ni bagi saya lah kan, dah banyak kali saya tukar. Alhamdulillah setakat ni semi static cukup lah untuk 125 saya ni. Tak perlu pun pakai fully static. Kalau nak pakai tak ada masalah. Kalau kurang kemampuan nak pakai mineral pun tak ada masalah. Cuma lebih mahal ni ada lebih dia minyak ni. Kalau kita pakai murah, kurang sikit dia punya barang-barang kat dalam tu kan. Alright, kita buka dulu. Okay, tong ni jangan lupa korang kena setting betul-betul supaya dia tak lari lah daripada tempat kita nak buang minyak. Nampak kita dah buka tu, kita boleh tengok hasil minyak dia nanti. Okay, kita buka terus dan setting belakang sikit dan kita akan tarik. Ok, kita tarik alright. Minyak untuk 2 stroke dia lebih bersih berbanding dengan minyak 4 stroke. Pasal apa tau? Dia cuma running untuk clutch dan korang punya gearbox saja. Kalau macam proses 4 stroke ni dia banyak, daripada clutch dia guna minyak sama, kepada dia punya gearbox, terus kepada head tu macam-macam function dia punya bar apa semua. Jadi dia akan menggunakan minyak 40. Tapi untuk 2 stroke ni memang tak kotor. Kalau korang tengok kesan-kesan hitam tu daripada minyak clutch, habuk-habuk clutch yang sudah makan, macam biasalah clutch lepas tu dia akan mengeluarkan hitam. Tapi kalau daripada gearbox memang bersih 2 stroke ni. Kalau korang buka enjin, gearbox dia memang bersih, senang untuk maintenance lah. Skru ni jangan korang buang dalam, pastikan simpan elok, jangan bagi masuk pasir. Nanti bila kita punya silinder kering, dan kita akan tengok prosesnya lah yang seterusnya. Alright, saya kebiasaannya saya akan biarkan lebih kurang dalam 15 minit ataupun 30 minit untuk biarkan minyak keluar sampai tak ada titik lah. Kalau nak biar satu hari pun macam tak ada function juga, sebab dia walaupun kita buka, dia masih ada lagi minyak yang duduk dalam enjin. Ok, nanti kita akan sambung seterusnya. Jom. Ok, selesai kita dah buang silinder, dah kering, dah agak macam dah tak ada titik lagi. Kita tengok kat batang ni dulu sebelum kita nak pasang balik. Dekat sini dia ada satu lapik, dia punya washer dia, lapik dia ni. Pastikan tak ada sangkut apa-apa lah. Kalau ada macam something habuk-habuk tu, elok buang dulu. Sebab bila kita dah masuk nanti, dia ada jual washer dia ni. Tapi jarang berlaku bila washer bocor, memang jarang berlaku. So kita akan masukkan dia punya skru dan kita akan ketatkan dia. Okay, kita akan ketat ini dia dulu. Ni proses yang pertama. Okey, jangan terlalu ketat lah, sebab washer dia tu nanti akan menyebabkan bocor. Kita lap dulu. Pastikan korang lap dulu supaya nak tengok nanti ada leaking ke tidak ada ke kat sini lah. Jangan terlalu ketat, sebab dah banyak kali orang buat benda ni sampai patah. Supaya tak ada kesan-kesan minyak, nanti senang kita nak detect sama ada dia bocor ataupun tidak. Kalau minyak tu ada putih-putih tu, kebiasaannya dia bocor air masuk. Air masuk ni banyak lubang yang boleh masuk. Pertama sekali biasanya lubang RPM.
dia ada OSC kat sini. Sebelum masuk ke RPM tu dia ada OSC satu, OSC macam o-ring gitu. Okay, kalau bocor o-ring tu boleh menyebabkan dia punya masuk air. Dekat sini pun ada satu. Okay, ni adalah satu tempat juga yang boleh masuk air. Lagi kebiasaannya di tengah masa kita pasang enjin tengah, kalau macam gasket kita dah leak, bocor daripada atas tu, memang dia akan menyebabkan air masuk bila kita basuh kan. Kena check juga di kawasan o-ring kat kawasan ni. Kadang-kadang o-ring dekat sini pun boleh menyebabkan air masuk. Itu benda o-ring ni dia sebenarnya untuk cover dia supaya tak masuk kan. Dia ada o-ring, semua ada kawasan ni. Semua ada. Kat sini, kat RPM, kat sini. Dekat mana yang benda yang terdedah dengan lubang, dia akan letak o-ring supaya tak masuk air kan. So kat sini kita dah kunci kat sini. Kita nak masukkan minyak. Cara untuk sukat minyak tu ngam untuk motor kita lah. Biasanya satu botol ni kita tak guna habis. Kita hanya menggunakan 850. Ikut macam mana panel dia, 850. Lepas tu saya akan tunjukkan cara untuk kita tahu minyak kita lebih ke kurang ke, ataupun mencukupi dengan kehendak motor ni. Okey, kat sini contoh lah sukatan, bukan kata suruh tiru pun, tak ada pun. Contoh sukatan kita ambil kan 200 setengah kan, 200 setengah. So kat sini kita ada 700 setengah. Okey, 700 setengah kita nak campur dengan 100 lagi. Kita ambil daripada 125 ni, tinggallah kat sini. Jadi balance kat dalam botol ni adalah 100 setengah. Okey, cukup 1000. 1000 bersamaan dengan 1 liter lah. Okey, kita nak ambil kat sini. Itu untuk marking botol ni, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Bukan kita nak marking pasal botol ni. Ini sebagai satu contoh untuk kita marking berapa banyak silinder yang kita kena pakai untuk satu motor kita. Lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau kita pening kan, kita nak ukur-ukur macam tu, kita pening. Jadi kita tak mau pakai sistem macam ni, kita buang je. Kita pakai sistem keperluan kepada motor kita sendiri. Tak payah pakai sukat-sukat pun. Alright, jom. Okey, nak masukkan kita punya silinder, kita unboxing dulu. Unboxing lah pula. Okey, pastikan original lah. Ada juga orang cakap lokal, tapi alhamdulillah setakat ni tak pernah jumpa lagi lah yang lokal. Kita nak buka pula, nak buka pakai apa ni. Untuk minyak Castrol ni, dia memang wangi. Alright, saya pun dah bau wangi, memang wangi. Lepas tu korang kena ada ni lah, untuk kita memudahkan kerja kita. Pastikan korang lap dulu supaya tak ada pasir-pasir yang akan masuk dalam ni. Kita masukkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, saya tinggal lebih kurang banyak ni lah. Okay, kita tinggal 1,5. Alright, kita simpan dulu minyak ni. Memang kegunaan dia, simpan dulu, jangan buang. Untuk cek adakah cukup ataupun tidak untuk silinder bagi 125 ZR. Right, pastikan double stand. Sebelum tu saya lupa nak pesan, pastikan double stand, jangan single stand. Alright. Kemudian kita tutupkan dia punya cap dia. Okey, dekat sini pun dia ada o-ring dia. Pastikan dia rapat dengan korang punya tudung supaya air tak masuk lah dalam kita punya enjin. Kalau benda ni tak ada, memang akan menyebabkan air masuk dalam enjin. Sebab tu silinder putih tu disebabkan benda ni lah. Ramai orang ambil endah tak endah je pasal benda ni. Lepas pada tu kita akan start motor dan kita akan tengoklah hasil dia, sama ada bocor ataupun tidak. Kita boleh check dekat bawah ni. Kalau tak ada leaking tu maknanya okey lah, tak ada bocor. Kita akan startkan dan kita akan biarkan lebih kurang dalam 2 minit. Lepas tu nanti kita akan sambung buat kerja. Alright, jom. Okey, selepas kita dah masukkan kita punya silinder dan kita panaskan enjin 2 minit, lebih kurang macam tu, kita nak buka pula skru ni. Yang pertama kita bukakan dulu. Okay, pastikan ada kotak kat bawah ni supaya senang kita nak buat kerja. And then kita akan longgarkan dia punya skru. Sebelum tu buka dia punya cap kat atas ni. Okay. Memang ini proses ni akan menyebabkan minyak leaking di kawasan kulit kelas ni. Okay. Kita biarkan dia meleleh lebih kurang dalam sampai habis. Tapi jangan sampai lebih pada 2 minit. Sekiranya lebih pada 2 minit, korang kena tutup balik dan korang kena tambah lagi minyak silinder dan korang buat proses yang sama sampai cukup. Right? Kat sini dia keluar. Kita boleh tengok dia proses keluar. Pastikan botol kat bawah ni ada. Kita biarkan 2 minit sampai minyak ni berhenti, ataupun sebelum 2 minit minyak ni berhenti, korang kuncikan balik. Okey, selepas pada biarkan lebih kurang dalam 2 minit, minyak pun tak ada. Kita dah lap sikit Okey, selepas minyak pun dah berhenti mengalir, tutupkan balik dia punya skru
Sekiranya minyak ini mengalir lagi lah, sekiranya minyak ini mengalir lagi lebih pada 2 minit, korang tutup balik skru ni dan korang tambahkan korang punya 40. Lebih kurang dalam sikit je, jangan banyak, sikit je. Korang start, lepas tu korang proses yang sama lah, buka balik skru ni. Sekiranya dia tak mengalir, tu maknanya korang punya silinder memang ngam untuk motor. Tak ada lebih, tak ada kurang, memang ngam. Sekiranya dia mengalir lagi, korang kena buat proses yang sama. Biar dia mengalir dulu, lepas tu korang tutup dan korang cuba start enjin dan buka. Sekiranya minyak tak mengalir dalam lubang ni, berarti motor korang cukup minyak, tak payah pimbang. Itu saja cara untuk kita buang minyak lebih kepada 125 ni. Saya pun dah siap. Bila dah siap ni, kita nak tutup dulu lah. Kita tutup di bahagian bawah, bahagian atas, pastikan tak ada leaking. Pastikan tak ada leaking kat bawah ni. Kita tutup dulu dan kita akan kuncikan dia punya skru ni. Untuk kuncikan dia macam biasa, kita ikut ketat sama je, jangan lebih-lebih. Alright, dah cukup. Tak payah lebih-lebih pun, supaya tak patah. Sebab ramai yang jadi patah skru ni. Bila patah, makan modal bos. Nak kena buka dia punya ni gasket lagi, nak beli skru lagi. Skru pun sekarang dah mahal. Selesai kita punya misi untuk tukar silinder cara yang betul untuk 125ZR. Apa-apa nanti menarik saya akan sambung selepas ni lah, video-video yang akan datang insya-Allah. Jangan lupa subscribe dulu, komen, share kepada kawan-kawan kita supaya senang buat kerja 125 ni. Tak susah pun, benda senang, cuma kita perlukan ilmu sedikit supaya benda ni betul-betul jadi. Ramai orang tanya saya pasal skru ni kan, pasal kita nak buang kita punya silinder lebih. Apa akibat silinder lebih? Memang akan menyebabkan motor kita berat sikit lah, sebab lebih. Sepatutnya silinder ni dia memang duduk betul-betul dengan arah skru ni. Dia tak lebih. Kalau lebih pada arah skru ni, menyebabkan kita punya motor berat. Itu je. Kalau kurang, bahaya, sebab minyak tak mencukupi. Kalau nak tengok lebih lagi, ada video di sebelum ni saya ada buat untuk cek minyak 40 masih enjin hidup. Sekarang pun kalau minyak tak lebih, korang boleh start sambil korang buka tudung ni. Kita boleh buka je tudung ni, tak ada masalah pun. Minyak tak akan melimpah. Korang boleh tengok kat lubang ni, dia ada minyak sedang mengalir daripada clutch. Kat sini. Korang boleh tengok lah sama ada minyak tu mengalir. Kalau lebih, dia akan melimpah. Itu saja video untuk kita tukar 40 kepada motor 125ZR. Memang senang je, tak perlukan banyak-banyak benda pun, cuma pakai yang apa yang ada je. Takkanlah benda sepanar pun tak ada kan. Kita akan kuncikan dia punya lock. Pasal apa kita kunci tau? Ini akibat ada dululah, pernah jadi zaman-zaman saya naik motor dulu. Kawan-kawan ni ada juga yang boleh pakai, yang tak boleh pakai jahanam. Macam-macam dia bubuh dalam kita punya enjin kan. Lebih baik kita kuncikan ketat sikit supaya tak boleh buka dengan tangan. Alright. Itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di next video. Apa-apa boleh komen kat bawah. Alright. Subscribe tu free je boh. Tak payah pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jom. Jangan lupa subscribe boh. Kalau tak, malah nak buat video ngajuk lah. Bodoh.